اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 48, baru yang keempat daripada bawah. Kitab Pati Paridah, muka surat 48, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 4. Tabligh, mereka itu mereka sekalian rusun. 4, yakni perkara yang keempat, sifat yang keempat daripada 9 perkara, yakni 9 sifat yang terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keempat daripada 9 sifat yang terkandung pengertian 9 sifat tadi di dalam syahadah yang kedua, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keempat, tabligh, mereka itu segala rasul. Apabila kita nak saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, pastilah kita membenarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita nak saksi sebagai Rasul utusan Allah, pastilah menyampaikan akan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ummah. Begitu juga dengan sekalian rasul yang lain. Apabila syahadah kita nak saksi Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian kita imani bahawa Nabi Muhammad menyampaikan, jadi begitu juga dengan rasul-rasul yang lain yang dikhabarkan, yang diceritakan berkenaan dengan rasul-rasul yang lain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah menyampaikan juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadah kita nak saksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bila Nabi sebagai utusan Allah, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, menceritakan berkaitan dengan rasul-rasul yang lain. Pastilah rasul-rasul yang lain sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan sekalian wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ummah masing-masing. Menyampaikan akan perkara yang diperintah oleh Allah kepada Rasul supaya disampaikan kepada ummah. Hak terdahulunya sifat tabligh, menyampaikan
akan sekalian perkara yang disuruh akan mereka itu menyampaikan. Maka ulama membahagikan wahyu daripada Allah kepada Rasul ni ada 3 bahagian wahyu. Satu bahagian wahyu diperintahkan menyampaikan ke sekaliannya kepada ummah, maka Nabi SAW menyampaikan sekalian wahyu kepada ummah. Ada wahyu yang diperintahkan pada Rasul menyampaikan mengikut pilihan Nabi SAW, menyampaikan kepada sebahagian dan tidak menyampaikan kepada sebahagian yang lain atas pilihan Nabi SAW. Dan ada perkara wahyu yang hanya diwahyukan kepada Nabi SAW, tetapi Nabi SAW dilarang menyampaikan kepada umat, maka Nabi amanah pastilah tidak akan menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi yang hanya khusus untuk Nabi, tidak dibenarkan sampai kepada umat. Di antaranya yang diagak oleh ulama adalah berkaitan dengan bilakah kiamat. Walaupun dalam hadis Jibril, apabila ditanya akan Nabi SAW oleh Jibril berkaitan dengan mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat, Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya daripada kiamat, yakni Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu Jibril alaihissalam. Maknanya sama-sama tidak mengetahui. Kata setengah pandangan, pada masa tersebut memang Nabi tidak diwahyukan, tidak ditahu oleh Allah bilakah kiamat, tetapi kemudian daripada itu Nabi SAW diwahyukan oleh Allah bilakah berlakunya kiamat, tetapi hanya untuk Nabi SAW. Itu ada dalam bicara dalam kitab syarah kepada kitab Riyadhus Salihin, Dalilul Falihin, hak berkaitan dengan Nabi diwahyukan bilakah berlakunya kiamat selepas daripada hak pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi bilakah kiamat. Nabi menjawab tidak ada yang ditanya daripada kiamat, itu Nabi SAW lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu Jibril alaihissalam. Tapi kemudiannya diwahyukan oleh Allah bilakah berlakunya kiamat, tapi wahyu tersebut hanya untuk Nabi SAW. Ada wahyu yang diberi pilih kepada Nabi SAW untuk menyampaikan kepada sebahagian sahabat dan tidak menyampaikan kepada sebahagian sahabat. Sama jugalah dalam kita menyampaikan ilmu agama ni, ada yang wajib kita sampaikan sepenuhnya. Ada ilmu yang mana kita kena tengok keadaan, tengok dia punya kedudukan darajah mereka yang ada di hadapan kita. Kita perlu menyampaikan ataupun kita tunggu dulu tengok keadaan yang macam mana. Walaupun ilmu syariah sekalipun, ilmu asas sekalipun, ada perkara-perkara yang mana kita kena tilik molek. Sebab terkadang yang ada tu hak baru-baru belajar, cerita hak permulaan. Kalau datangkan akidah yang terpesong pun, cerita alasan-alasan mereka secara ringkas. Apabila pengajian tu lama dah, barulah kita boleh cerita secara halusi apakah hujah-hujah pegangan mereka yang berpegang dengan akidah yang salah. Sebab apa? Sebab hujah mereka hujah yang sangat munasabah. Kalau kita cerita awal-awal dalam keadaan yang belajar belum kejap lagi akidah Ahlussunnah Jemaah, boleh bawa kepada mereka terkeliru, akhirnya berpegang dengan akidah yang terpesong. Ini ilmu syariah. Sekalipun kita kena tengok
Tambahan pula pembicaraan ilmu tasawuf hakikah lagilah. Tetapi apabila dinyatakan bahawa pembicaraan ilmu tasawuf hakikah yang tinggi-tinggi ni tak boleh sampaikan kepada sekalian, kena tengok-tengok. Adalah pula orang persoal, jadi ilmu agama Allah ni ada kasta juga ke? Kasta. Dia ilmu mana sekalipun ada darajah dia. Ilmu dunia pun ada darajah dia. Tambahan pula ilmu agama ada darajah dia. Tapi diperolokkan dengan ilmu agama Allah ni ada kasta. Hak mereka yang tertentu sahaja, yang sudah pegang kunci syurga sahaja yang boleh diberitahu ilmu tu. Hak boleh ilmu tu, hak tu macam boleh teket ke syurga dah lah. Itu tahmahan seumpama tu. Sebab ada pembicaraan hakikah yang mana kita kena teliti nak bicara tu di mana. Dalam kitab Hikam syarahan Taqu Pulau Mani, jangan kamu datangkan hikmah. Hikmah jamaknya hikam. Hikmah kalam-kalam futuhat daripada Allah. Perkataan-perkataan yang Allah buka ke basirah aulia-aulia illah, yang basirah mati hatinya sangat suci, yang tidak ada melainkan hanya ada Allah. Allah buka, futuhat dipanggil. Allah buka. Itu kalam-kalam hikmah. Hikmah bila jamak hikam, itu hikam. Hikam jamak bila hikmatun, hikmatani, hikamun. Jadi dalam kitab syarah Hikam syarah Taqu Pulau Mani, jangan kamu datangkan hikmah. Ni pembicaraan kita hikam ni lain daripada ahlinya. Lain daripada ahli. Mana lain daripada ahli ni? Hak saya mengajinya, tunggu saya sebut, hak belum tetap lagi ilmu syariah fardu ain, yang belum tetap lagi amalan syariah. Mereka yang belum tetap lagi hak ilmu syariah fardu ain, ilmu akidah pun tak selesai lagi, ilmu bab semayang pun tak selesai lagi, ilmu berkaitan dengan sifat-sifat kecelaan, kepujian hak wajib fardu ain daripada ilmu tasawuf pun tak selesai lagi, ilmu pun tak tetap lagi, amal pun tak tetap lagi. Itu bukan ahli untuk diajar. Ini kalam-kalam hikmah dan kita hikam contohnya. Kalau kita datangkan juga hikmah lain daripada ahlinya, maka anayai kamu akan kita buat punah. Anayai macam mana? Dia pun rasa macam dia sempurna. Dia pun rasa macam dia ni ada maqam. Dia rasa macam tak payah belajar dah fardu ain, dia ada maqam dah, cerita dah, ada ahwal dah. Ini ilmu yang dicela, yang dinyatakan kata Ihya Ulumuddin. Bila belajar ilmu yang halus-halus ni, ilmu yang kasar-kasar dia tak peduli dah. Ilmu rahsia-rahsia ni dia ajar, ilmu yang jelas-jelas tidak dipeduli dah. Bahkan kalau bicara ilmu syariah, dia pandang rendah pula. Dia main ilmu tu daripada bodoh pakai tua. Bila nak sampai ke Tuhan? Dia main gitu. Ini Mazali kata ilmu yang dicela ni, ilmu tu sebenar tercela bagi orang yang diajar dengan ilmu hikmah yang tak tetap ilmu syariah. Ini hak dalam kitab Hikam syarahan Taqu Pulau Mani. Kalau kita tengok orang yang bawa kalam-kalam hikmah, baca kitab-kitab Hikam, kepada bukan kata ilmu syariah tak tetap, ilmu syariah tak belajar pun lagi. Ni faham tak? Dia menganiayai orang yang nak belajar tu, punah. Menganiayai. Ni terkadang saya jumpa ni, diajar kitab Hikam syarahan Taqu Pulau Mani, hikam Jawi yang sangat halus pembicaraan dia, sangat halus pembicaraan. Diajar kepada orang-orang yang orang-orang ni orang-orang berkenaan lah, orang-orang yang ada title dalam masyarakat, orang-orang yang ada title dalam masyarakat, orang yang ada pangkat dalam masyarakat, orang yang belajar tinggi-tinggi tapi ilmu dunia, kedudukan dunia. Lepas kemudian tua dah, pencing apa semua, diajar dengan ilmu ni, kitab Hikam syarahan Taqu Pulau Mani. Walham merekanya ilmu fardu ain tauhid
tak tahu je pakai pun lagi. Ilmu fardhu ain bab semayang tak tahu pun lagi. Ilmu fardhu ain bab tasawuf, cerita bab taubah qada semayang pun tak tahu apa pun laginya. Apabila buka kitab fardhu ain bab tauhid tak tahu ke mana, tapi duk belajar kitab hikam syarahan Tauqul Ulama ni bertahun-tahun dah. Ini menganiayai. Sebab apa? Itu bukan guru yang sebenar. Itu bukan guru yang mursyid. Dia tak pandai nak letak kitab hikam syarahan Tauqul Ulama ni umpama intan beliang nak letak di mana. Jangan kamu gantung intan beliang di tengkok babi. Itu dalam kitab hikam syarahan Tauqul Ulama ni. Kenapa? Jangan kamu ajar ilmu-ilmu hakikah kepada mereka yang syariah pun tak tahu ke mana, tak belajar pun lagi. Orang ni orang dulu kan kalau belajar ilmu dunia tu, ilmu agama tu jauh sangat-sangat lah. Memang jauh sangat. Tauhid ke pekoh ke tak ada. Pekoh hak mudah pun tak ada. Tauhid pun tak ada. Tasawuf fardhu ain lagi jauh. Kan tak ni? Tiba-tiba dia ajar kitab hikam syarahan Tauqul Ulama ni. Jangan kamu datang ke hikmah lain daripada ahlinya, maka anayai kamu akan dia. Sebaliknya jangan kamu tegahkan akan dia akan ilmu hikmah bagi ahlinya. Kalau siapa layak ajar molek lah. Kalau kita tegak, maka anayai kamu akan dia. Gitulah. Mana kena tengok molek. Mana kena tengok orang yang nak terima tu macam mana. Tambahan pula, datangkan kata-kata hikmah dalam FB pula. Ni golongan yang nak menonjolkan diri, nak memasyhurkan diri, nak menonjolkan diri. Nak cerita bahawa dia ni bukan ilmu syariat biasa, dia ni orang cerita makam-makam ni. Gitulah. Akhirnya ilmu tu akan dicerca. Ilmu sebenar akan dicerca. Maka bila datangkan kalam-kalam hikmah, maka ada yang komen, ini ilmu sesat. Ada komen. Sebab ilmu tu dicerca kerana orang yang tidak bertanggungjawab datangkan kata-kata yang tidak sesuai untuk dibentangkan di hadapan ramai, dia dibentangkan dalam FB pula. Nak menonjolkan dianya orang hak ilmu tinggi. Akhirnya ilmu tu dikatakan sesat oleh orang yang jahil. Jadi gitulah. Ni banyaklah sekarang seumpama ni. Dia datangkan kalam-kalam hikmah di tempat yang tidak sebenar. Hak mengajar pula, mengajar tak kena tempat. Hak tadilah mengajar bukan ilmu syariah belum tetap. Ilmu syariah pun belum belajar. Orang hak ahli dunia ni, orang hak belajar dunia ni, kalau tak ada ilmu hak asas, tak ada sungguh. Bukan tak ada main-main, memang tak ada sungguh. Memang tak ada sungguh. Cerita bab akidah pun tak tahu ke mana. Cerita bab semayang pun tak tahu ke mana. Cerita bab taubah qada semayang pun tak tahu ke mana. Ini menganiayai. Sebab apa? Sebab dia bukan ahli. Dia pun tidak ambil daripada guru yang mursyid. Dia hanya membaca sendiri. Ini yang menganiayai. Yang merosokkan orang belajar akhirnya dia rasa macam dia ada makam, ada ahwal. Hak mengajar syariah ni, ni tak sampai ke Tuhan Melaka ni. Terhijab belaka dengan ilmu tak apa ke Tuhan belaka ni. Dia tinggi. Bagaimana kita? Mari daripada ilmu yang diajar oleh guru yang tidak mursyid, diajar kepada bukan ahli. Sebab ilmu ni ilmu zauqiyah, bukan ilmu nutqiyah, hak rasa di batin, bukan hak di lidah. Akhirnya orang akan engkar, orang akan cela ilmu yang sebenar. Sebab golongan tidak bertanggungjawab menggunakan ilmu untuk menonjolkan diri itu orang yang tinggi makam. Soalnya begitulah. Sebab itulah orang belajar ilmu hikmah, kalam-kalam hikmah ni diam saja. Kita sama kawan pun tak tahu tingginya pengajian dia. Sebab apa? Tak cakap, senyap je. Hak ni hak dapat ilmu yang sebenar daripada guru yang sebenar, dia pula orang yang padang layak untuk terima ilmu. Mana kekal dengan tawaduk, tak bunyi, tak apa pun nak bicara bab hak ni. Ni dak ni kedai kopi cakap makom. Biasa dengar gitu.
Belajar Haji Surat tak belajar. Oh, kedai-kedai kopi tu dia lah cerita. Keramat tu bukan gitu. Orang apa? Keramat belah. Dia cerita keramat je lah. Minum ais cawang je. Duduk kedai kopi berjam-jam. Akhirnya tuan kedai tutup api dah. Dah pukul 12 dah. Nak tidur tuan kedai. Pagi esok nak bangun awal pula nak cari bahan di pasar. Tutup api. Tutup api pun dah balik lagi. Duduk sembang. Maqam. Kena nyamuk pun tak apalah sebab maqam. Ni bukan Melaka lah. Kita yang salah pula. Kita kata, oh jangan main pok dah gelap tu. Pok maqam tinggi tu. Kita pula akad. Dia kau tu je. Kita pula akad ke dia. Tu hak dah gelap tu. Pok salah pengajian. Sebab apa salah ke kita hakikah? Tak salah. Dia tu salah pengajian. Dia ada darajah aja peringkat. Orang mengajar lah yang paling besar tanggungjawab. Orang mengajar paling besar tanggungjawab. Nak ajar ilmu, kena letak molek. Nak ajar orang mengajar tu. Kalau orang mengajar tu letak ilmu tak kena tempat, dia tidak mursyid. Awal-awal lagi, dia bukan guru yang mursyid. Awal-awal lagi bukan. Dia hanya membaca sendiri. Dan dia tertipu dengan perasaan dia sendiri. Dia bukan guru yang sebenar. Dok, kita ni ilmu syariah pun dia ada peringkat-peringkat dia. Dia ada peringkat-peringkat ilmu syariah. Ilmu hak nak ngajar fardu ain dahulu. Lepas tu ilmu pula nak ngajar fiqh, tauhid macam mana. Mana itu tanggungjawab guru. Nak ngaji fiqh fardu ain. Tapi tauhid macam mana? Tauhid ada dah, alhamdulillah. Kita ambil fiqh. Ni kalaulah fiqh, tauhid tak ada, itu bukan guru yang mursyid. Dan nak comel semayang pun kalau tauhid tak betul, nak letak mana semayang? Tauhid tu adalah usuluddin. Ni tanggungjawab besar pada guru. Sebab kita semua akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Sebab tu dalam kitab Sairus Salikin, adab guru 17 benar. Adab muta'allim, adab pelajar 7 je. Adab muallim, adab guru 17. Baca molek dalam tu. Guru sangat banyak adab yang dia nak kena jaga. Disiplin peraturan. Sebab apa? Sebab dia ni umpama dereba lah. Mana kalau lah orang belajar tu tak tahu hujung pangkal, nak belajar hak mana pun tak tahu ni, dia buta, tak tahu apa. Orang cuma beritahu ke dia, mari masjid lah belajar. Belajar apa tak tahu. Tapi kalau guru tu guru yang beradab, dia pun letak ilmu susun molek. Jadi orang hak mari, hak tak tahu ala tuju nak belajar hak mana ni, dia belajar hak ikut aturan yang sebenar. Dia mari tak tahu ni nak belajar tu dulu, hak ni tak tahu. Dia memang gelak sungguh. Tapi apabila dapat guru yang mursyid yang beradab, maka dia pun berbetulan dengan aturan ilmu yang sebenar. Hak mana ilmu yang dahulu, keutamaannya hak mana, susunannya hak mana. Ni kata guru. Gurulah yang paling akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kemudian orang belajar pula, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Saya tak belajar fardu ain tauhid sebab guru yang tak ajar saya tak tahu. Saya mari masjid lah mudah, tapi duk bab fiqh je. Nyatalah tauhidnya tak belajar dan tak betul pegangan. Guru yang salah, kamu yang salah. Kamu mukallaf, kamu akil baligh, kamu bertanggungjawab atas diri kamu sendiri. Tapi guru yang ajar seumpama tu, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang belajar tu, dia bertanggungjawab atas diri dia sendiri. Bukan kata semata-mata saya tak salah, orang mengajar salah. Orang mengajar salah lah. Tapi orang yang belajar tu pun dia salah juga. Dia bertanggungjawab atas diri sendiri. Setengah orang ni dia ingat ke dia lepas dia lepas sebab guru lah yang tak ajar tauhid. Dia ajar fiqh saja. Saya mana ke tahu. Diri sendiri ni yang sudah akil baligh mukallaf bertanggungjawab atas diri masing-masing. Tapi malanglah
Orang belajar malang lah. Kalau orang belajar tu orang yang memang tak tahu apa, tapi dia ajar dengan ikut aturan tertib ilmu, keutamaan ilmu, alhamdulillah. Dalam keadaan dia buta, tak tahu nak belajar mana ni, dapat belajar mengikut tertib dan keutamaan, susunan dia dan keutamaan. Itu kata hak besarnya tanggungjawab sebagai seorang guru. Itu bicara ilmu syariah, pada ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ni mengajar kitab hikam, syarahan Tauku Pulamani, kitab tasawuf hakikah. Bukan kata orang tidak tetap ilmu syariah. Tak ada pun lagi ilmu syariah ni. Tak ada sungguh. Orang ilmu dunia dahulu kalau tak ada sungguh. Bukan tak ada sikit-sikit. Kita ni tak ada lah. Tapi tak lah kata tak ada sungguh. Hak tak ada sungguh. Kalau orang tu memang betul-betul dia fokus pada ilmu dunia semata-mata kalau dahulu. Kalau dahulu lah. Kalau orang putih sekolah putih. Memang tak ada sungguh. Semayang tak tinggal tapi tak ada. Bila tu pencing nak belajar, digajar kitab-kitab tasawuf hakikah. Ini bukan guru yang sebenar, guru yang menganiayai, yang merosakkan orang belajar. Sebab apa? Sebab dia tak kenal ilmu. Dia bukan ambil daripada guru, dia hanya membaca sendiri. Jadi bab ilmu pun kena letak hak mana ilmu yang kita kena sampaikan sepenuhnya. Hak mana yang kita kena tengok keadaan yang macam mana, suasana yang macam mana. Hak berkaitan dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan wahyu, ulama bahagikan wahyu pada 3 bahagian wahyu. Yang mana yang diperintahkan Rasul menyampai, pasti Rasul menyampai. Rasul tidak akan sembunyikan wahyu yang diberi pilih kepada Rasul untuk menyampaikan kepada mana-mana sahabat, maka diserah kepada Nabi SAW. Dan yang mana wahyu yang tidak dibenarkan disampai, maka Nabi pastilah tidak menyampaikan, sebab Nabi bersifat dengan sifat amanah. Jadi tabligh menyampaikan akan sekian wahyu yang diperintah pada Rasul menyampai. Kemudian hak tadi tu hak menyampaikan ilmu-ilmu hakikah syariahnya tidak tetap. Orang yang mengajar sendiri pun terkadang bab pegangan pun tak lepas. Akhirnya mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah, mudah-mudah menafikan makrifah, menafikan iman yang orang ada makrifah, orang ada iman. Sebab dalam kita hakikah ni begian-begian masih lagi mensyirikkan Allah. Tapi itu bukan syirik pegangan, bukan syirik syariah, syirik maqam. Dia letak pada syirik syariah. Akhirnya syirik orang ni. Berat lagi, dia pun syirik juga. Saya pun masih lagi syirik. Dia pun masih lagi syirik. Sebab apa? Sebab dia bergantung kepada obat. Obat ni. Kalau tak ada obat ni kau bergelisah. Orang sakit berat-berat tu kan, obat duk tangan tu lah. Kalau tak ada obat, risau lah. Kalau kena mai penyakit, ketika obat tak ada tangan, maknanya dia gantung ke obat. Saya pun masih lagi syirik. Dia pun syirik juga. Ni hak salah berat sangat ni. Bukan orang belajar, orang mengajar, pegangan pun tak ada. Ilmu syariah pun tak ada. Bukan kata ilmu tasawuf hakikah dia tidak ambil dari guru yang sebenar. Ilmu pegangan pun dia tak ada lagi. Kita nak beza antara bicara syirik pegangan dengan syirik bab maqam. Tauhid pegangan dengan tauhid aulia. Makrifah pulang agama dengan makrifah khasah, makrifah aulia. Ini nak beza. Ini maknanya disebut ilmu tasawuf syariahnya dia tidak mursyid. Hak berat laginya ilmu fardhu-ain tauhid pun dia tak ada. Ini banyaklah rekaman hak mudah-mudah mensyirikkan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walha bicara dan kita tahu hakikah dibicara berkaitan syirik maqam. Bukan syirik bab pegangan. Syirik bab pegangan hak tu bicara hak pegangan yang kafir, pegangan yang bid'ah, hak tu bicara lain. Tapi dia oleh kerana ilmu tasawuf hakikahnya dia tak berguru, ilmu pegangan pun dia tak ada, maka dia pun campur aduk antara bicara pegangan dengan bicara bab maqam. Ni kena hati-hati sekarang. Hak tak belajar tauhid, tak belajar tauhid. Hak belajar tauhid, salah jalan pula. Macam-macam peseng sekarang. Sebab apa? Sebab yang mengajar tu sendiri yang tidak mursyid, yang tidak selayaknya.
Inilah yang merosakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang keempat daripada 9 perkara, 9 sifat yang terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah tabligh mereka itu menyampai sekalian Rasul. Itu yang keempat. Yang kelima, mustahil dusta, lawan kepada sidik. Yang keenam, mustahil khianah, lawan kepada amanah. Yang ketujuh, mustahil bodoh. Yang kelapan, mustahil kitman. Mana? Mustahil dusta, dusta bahasa Melayu. Mustahil khianah, khianah bahasa Arab. Yang ketujuh, mustahil bodoh, bodoh bahasa Melayu. Yang kelapan, mustahil kitman, kitman bahasa Arab. Ni baru ya. Jadi bahasa Melayu, bahasa Arab. Tapi kita kalau khianah tu kita jadi bahasa Melayu. Tapi khianah tu bahasa Arab. Kemudian kitman tu. Ni kita jangan dengar kitman. Apa makna kitman? Sembunyikan wahyu daripada Allah. Tidak menyampaikan wahyu yang diperintah pada Rasul menyampaikan kepada ummah. Itu kitman. Dia sidik, lawannya kazib. Amanah lawannya khianah. Tabligh lawannya kitman. Fatanah lawannya baladah. Baladah tu bodoh. Tapi hak ni campur ni, ada hak Melayu, ada hak Arab. Yang ke-8, mustahil kitman. Kitman ni sembunyi wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mustahil ni pun terkandung juga ke di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terkandunglah hukum dia. Hukum pada sifat yang mustahil. Ni mustahil pada akal. Mustahil Rasul dusta, dengan bahawa akal tak terima seseorang Rasul tiba-tiba dusta. Itu mustahil pada akal. Mustahil khianah, dengan makna akal tidak terupa, akal tidak tergambar, akal tidak terima seseorang Rasul bersifat dengan sifat khianah. Ini mustahil pada akal. Ini hukum akal. Yang kita bicara sekarang ni hak berkaitan dengan pegangan kita. 50 aqaidul iman kita. 50 aqaidul iman. 50 simpulan-simpulan iman. Sekarang ini hanya bicara mustahil pada akal, Rasul dusta, Rasul khianah, Rasul bodoh dan Rasul kitman. Mustahil pada akal, dengan bahawa akal tak terima belaka tu. Lepas tu hak aqaidul iman kita mana? Berpegang akan hukum dia. Sekarang sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, sifat fatanah, sifat yang wajib pada akal ada di Rasul. Akal tak terima jikalau sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah tidak ada di Rasul. Itu wajib pada akal. Ni akal. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Yang kita berpegang adalah hukum dia. Hukum mana? Wujubul wajib, itu hukum dia. Istihalatul mustahil, itu hukum dia. Jawabul jaiz, itu hukum dia. Waktu yang kita dah pegang. Mana? Tentu sungguh Rasul benar. Waktu kita pegang. Benar ni wajib pada akal. Kita berpegang, tentu sungguh Rasul benar. Dusta Rasul, akal tak terima dusta Rasul. Kita berpegang hukum dia, dusta Rasul tentu tak sama sekali. Dia gitu. Itu dia panggil berpegang akan hukum bagi sifat. Yang kita bicara dahulu di awal kitab Fatih Faridah, hak berkaitan dengan permulaan yang wajib. Permulaan yang wajib atas mukallaf, sama ada laki-laki ataupun perempuan, ialah mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal akan
yang bawa kita kepada mengenal Allah. Tu ayat kita. Mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kita kepada mengenal Allah. Siapa yang bawa kita kepada mengenal Allah? Nabi SAW. Berarti permulaan agama mengenal Allah dan Rasul. Tapi ayat kitanya mengenal akan Allah dan mengenal akan yang bawa kita pada mengenal Allah. Dia asalnya kewajipan kita ni adalah mengenal Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ayat Quran memerintah kita mengenal akan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Mengenal bahawa Allah jua Tuhan. Jadi kita diperintah mengenal Allah. Kita nak mengenal Allah. Siapa yang bawa kita kepada mengenal Allah? Rasul. Kena kenal yang bawa tu. Bukan hanya kenal Allah. Kenal yang bawa kepada mengenal Allah, iaitu mengenal Rasul. Di permulaan agama, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Apa makna mengenal Allah, mengenal Rasul? Berpegang akan hukum bagi sifat Allah dan berpegang akan hukum bagi sifat Rasul. Sifat wujud Allah, sifat yang wajib. Sifat Adam, sifat yang mustahil. Hukumnya tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat wujud, tentu tak Allah bersifat dengan sifat Adam. Ini pegangan kita akan hukum. Kita berpegang tentu sungguh Rasul benar, kita berpegang tentu tak sama sekali Rasul dusta. Yang dusta ni hukum dia itulah yang terkandung di bawah syahadah yang kedua. Jadi kita pegang ni dua lapis ni. Yang pertama kita pegang sifat yang wajib tentu sungguh bagi Allah dan Rasul. Selapis lagi kita pegang sifat yang mustahil, lawan dari sifat yang wajib. Kita pegang juga. Pegang kot jalan mana? Tentu tak bagi Allah dan Rasul. Jadi dua lapis pegang ni. Contohnya kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dan kita berpegang selapis lagi Allah tentu tidak lemah. Lemah sifat mustahil. Kita berpegang Allah tentu tidak lemah. Jadi Allah tentu tidak lemah, pegang juga. Peganglah. Dah Allah kuasa, cukup dah. Cukup Allah kuasa. Tapi selapis lagi Allah tidak lemah. Pegang kejap Allah mengetahui. Kena pegang kejap Allah tidak jahil. Pegang kejap Rasul benar. Pegang kejap Rasul tidak dusta. Pegang kejap Rasul amanah. Pegang kejap juga Rasul tidak khianat. Ini dia dua lapis ni. Ini bab pegangan. Hak tidak pun kena pegang juga. Pegang kot jalan tidak lah. Dia memanglah kena datangkan sebalik. Kejap kita nak pegang maksa tu. Dia sama je. Kita bicara syarat sembahyang, rukun sembahyang, kita akan bicara berkaitan dengan perkara yang membatalkan sembahyang. Walah tak payah dah perkara membatalkan sembahyang. Sebab perkara membatalkan sembahyang ini adalah perkara yang apabila tidak cukup syarat jadi batal. Syarat sembahyang suci daripada hadas. Dalam sembahyang kentut batal. Syarat sembahyang suci dan najis. Dalam sembahyang kena najis batal. Syarat sembahyang tutup aurat. Tengok sembahyang terbuka aurat batal. Syarat sembahyang menghadap kiblat, terpaling dari kiblat batal. Dah sama je waktunya. Tapi dah hak batal sebut batal. Mana batalnya? Kedatangan hadas di dalam sembahyang. Mana batalnya? Kedatangan najis dalam sembahyang. Mana batalnya? Terbuka aurat. Mana batalnya? Terpaling dada daripada kiblat. Tak payah cerita dah. Cerita dah syarat kan? Syarat-syarat. Hak nak kena jaga hak batal, kena cerita suku pula. Hak kita pegang tentu sungguh dari Allah dan Rasul, kena datang kejap dah waktunya. Hak tentu tak, kena datangkan juga. Hak kita pegang kejaknya, tentu sungguh Allah bersifat dengan sifat yang wajib. Pegang kejaknya, tentu sungguh Rasul bersifat dengan sifat yang wajib pada akal. Hak tu je, tak kena pegang juga.
Sifat mustahil tertudak di Allah, sifat mustahil tertudak di Rasul. Dua lapis situnya. Gitulah. Lepas tu didatangkan sifat mustahil yang kita pegang adalah hukum bagi sifat yang mustahil. Jadi 50 aqaidul iman yang terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah termasuk sifat mustahil. Jadi sifat mustahil ni macam mana? Kita pegang akan hukum dia. Istihalatul mustahil. Adam Allah tertudak sama sekali. Hudus Allah tertudak sama sekali. Fana Allah tertudak sama sekali. Itu pegangan kita. Adam tahu tak Adam? Ain, dal, mim. Lawan pada wujud. Hudus lawan pada kidam. Fana lawan kepada baqa. Kita ni sifat wajib arab, wujud kidam baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sifat mustahil kok Melayu pula dah. Sifat wajib bahasa Arab, wujud kidam baqa tu bahasa Arab. Lawan dia tiada, kemudian baharu, kemudian binasa. Apa pula lawan kod Melayu ni? Lawan kod Arab lah. Wujud lawannya Adam, kidam lawannya hudus, baqa lawannya fana, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadis. Baru je. Mukhalafah lawan mumasalah. Mukhalafah bersalahan, tidak serupa Allah dengan yang baharu. Lawan dia mumasalah lah, serupa. Itu lawan dia. Jadi dalam aqaidul iman yang mulia terkandung akan sifat yang wajib dan terkandung akan sifat yang mustahil. Kemudian kita pegang akan hukum bagi sifat yang wajib dan kita pegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Yang ke-9, daripada 9 perkara, 9 sifat yang terkandung di dalam syahadah yang kedua, harus mereka itu segala rasul bersifat dengan sifat manusia yang tidak membawa kepada kekurangan dan kehinaan martabat yang maha tinggi. Rasul manusia, maka rasul bersifat dengan sifat manusia lah. Ini harus pada akal kita. Mana sifat manusia? Sifat manusia ni terkadang sedar, terkadang tidur, terkadang makan, terkadang lapar. Sifat manusia terkadang minum, terkadang dahaga. Manusia ni terkadang ada ketikanya sakit. Itu manusia. Jadi apabila sebut kata rasul ni sedar, rasul ni tidur, akal boleh terima. Harus pada akal. Lepas tu kita berpegang di akidah kita. Kita berpegang di akidah bahawa rasul adalah manusia, bersifat dengan sifat manusia. Itu kita pegang di akidah kita. Itu wajib pada syarak. Wajib pada syarak kita berpegang rasul ni manusia. Kalau tadi harus rasul bersifat dengan sifat manusia, harus pada akal. Cerita rasul sedar, cerita rasul tidur malam-malam, akal boleh terima. Kemudian kita pun berpegang dengan akidah rasul manusia, bersifat dengan sifat manusia. Rasul bukan Tuhan dan rasul bukan malaikat. Rasul manusia bukan bersifat dengan sifat ketuhanan. Rasul manusia tiba-tiba bersifat dengan sifat ketuhanan, tu puak Kristian. Nabi Isa bersifat dengan sifat ketuhanan. Kita tidak. Nabi SAW dan rasul-rasul yang lain adalah manusia, iaitu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat manusia, yang bersifat dengan sifat kehambaan, tidak bersifat dengan sifat Tuhan dan tidak bersifat dengan sifat malaikat. Jadi apa yang berlaku di Rasul sama dengan apa yang berlaku pada kita. Kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita makhluk,
tidak ada perbuatan, Rasul pun sebagai makhluk tidak ada perbuatan, yang berlaku kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul bersifat dengan sifat manusia pun, sifat manusia yang tidak membawa pada kekurangan. Rasul tidur, tapi bukan tidur. Tu memang sifat manusia juga tu. Tambah-tambah pula hak tak kerja dah, pecing dah. Tidur. Tu tidur banyak gitu tu. Kalau kita pun jadi rendah dah. Warna ayah haji lah ni. Buat apa? Tidur je. Macam ni? Tidur je. Maknanya kalau kita manusia biasa pun, tidur sifat manusia. Tapi tidur banyak tu sifat manusia yang bawa pada kekurangan. Kalau di kita pun jadi kurang dah, takkan di Rasul tidur. Kan kita Rasul tidur. Tidur tapi tidak bawa pada kekurangan. Ada ni. Mana sifat manusia yang tidak bawa pada kekurangan. Itu hak sifat yang harus bagi Rasul yang terkandung di dalam syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi terkandung dalam syahadah kedua 9 perkara, 9 sifat. Kemudian dia nak khulasahkan kembali hak berkaitan dengan sifat-sifat yang terkandung di bawah syahadah yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, dan sifat-sifat yang terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini secara khulasa, secara umum pula terkandung dalam 2 kalimah. Terkandung di dalam kalimah la ilaha 41 sifat, terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah 9 sifat. Jadi kesemuanya 50 aqaidul iman yang terkandung di dalam 2 kalimah syahadah. Wallahu a'lam.